telah hilang entah ke mana. Bila jiwa muda diapi-apikan, anak muda naif membunuh bakal pewaris takhta tanpa menjangka kesannya kepada dunia. Maka bertempurlah kuasa-kuasa besar dengan ego meninggi, lantas merobekkan keamanan sejagat. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Ingat terus kekal mematuhi SOP ke mana jua kita pergi, okey? Dan hari ini untuk slot menengah atas kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Nak tahu siapakah guru berpengalaman yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Cik Rohani ke studio. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam ya, khabar baik, alhamdulillah. Mungkin murid-murid ingin mengenali lebih dekat Cikgu Cik Rohani. Silakan memperkenalkan diri Cikgu. Okey, baik, terima kasih ya. Okey, nama saya Cikgu Cik Rohani binti Cik Awang. Bertugas di SMK Jerantut. Ya, itu saja ya. Dan paling penting berpengalaman dah 25 tahun mengajar ya, Cikgu. insya-Allah ya. Okey. Baik Cikgu, tak lengkaplah kalau sesi pembelajaran kita pada hari ini kalau tak ada murid-murid di Google Meet Cikgu. Ya, betul. Mungkin Cikgu nak memperkenalkan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, silakan. Okey, baik, terima kasih ya. Okey, bersama-sama Cikgu hari ini, Cikgu bawakan 4 orang anak murid Cikgu untuk menemani Cikgu pada hari ini. Okey, Cikgu minta anak murid Cikgu yang pertama untuk memperkenalkan dirinya. Okey, Ziki, silakan perkenalkan. Selamat sejahtera, saya Wong Ziki daripada SMK Jerantut. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya. Seterusnya Syarifah, kenalkan diri Syarifah. Hello semua, saya Syarifah Rukaya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya adik Siti Nur Mazlina. Ya, Siti silakan. Assalamualaikum, nama saya Siti Namazlina, berpanggil Siti dari SMK Jerantut. Selamat berkenalan. Okey, dan yang terakhir Cikgu? Ya, yang terakhir silakan Brian, kenalkan. Selamat sejahtera, saya Brian Ng Yuhon daripada SMK Jerantut. Selamat berkenalan. Okey, baik, itulah dia murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan Cikgu mungkin boleh Cikgu kongsikan standard pembelajaran kita bagi mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama hari ini Cikgu. Ya, okey, baik Ria. Terima kasih ya. Tajuk kita hari ini sangat menarik, iaitu berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Okey, dan apakah standard pembelajaran yang akan Cikgu gunakan pada hari ini, iaitu 10.1.2 menerangkan latar belakang Perang Dunia, dan Cikgu gunakan juga elemen kewarganegaraan, iaitu kes 10.1.5 menerangkan kepentingan keamanan dunia kepada negara kita. Okey, ini standard pembelajaran pada hari ini. Okey, Cikgu, kalau tengok kat depan Ria ni Cikgu, ada banyak replika Cikgu. Boleh tak Ria tahu daripada mana ni Cikgu? Ya, sebenarnya replika ini Cikgu ambil khusus dari galeri SMK Mahmud. Ya, yang sebenarnya replika ini diperbuat daripada kayu, khusus untuk digunakan sebagai bahan bantu mengajar dalam PDP sejarah. Ya, bukanlah replika, bukanlah yang sebenar ya, hanya daripada kayu, tin susu dan juga besi. Ya. Khusus untuk membantu memahami tajuk Perang Dunia Pertama. Dan mungkin faktor Perang Dunia Pertama Cikgu kita nak teruskan. Okey, baik. Okey, Cikgu kongsikan subtopik yang pertama adalah faktor Perang Dunia Pertama. Okey, apakah faktornya? Yang pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Ya, persaingan kuasa imperialis ini bermakna penjajah.
Okey, berlaku persaingan kuasa penjajah terutamanya di antara Jerman dengan Perancis, di mana mereka ini bersaing untuk mendapatkan bahan mentah dan memperolehi tanah jajahan, ya, mendapatkan tanah jajahan bagi memperolehi bahan mentah. Selain itu, kuasa ini juga bersaing untuk memasarkan hasil industri mereka. Okey, cikgu nak tanya kepada anak murid yang cikgu bawa hari ini, apakah 3 bahan mentah yang sangat bernilai untuk kuasa penjajah ini? Cikgu nak tanya, okey, Ziki. Cikgu nak minta Ziki berikan jawapan. Apakah 3 bahan mentah ini? Silakan. Bahan mentah yang bernilai seperti petroleum, arang batu dan biji timah. Okey, tepat sekali Ziki, ya. Jawapan awak bagus, Tania. Okey, dan di sini juga, ya, cikgu dah letakkan 3 bahan mentah, iaitu biji timah, ya, kemudiannya petroleum dan juga arang batu. Arang batu ni ialah yang di Lombong, ya, bukan yang digunakan kat dapur tu, ya. Yang di Lombong, ya. Okey, ini faktor yang pertama. Seterusnya kita lihat pula faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua, tercetusnya Perang Dunia Pertama ialah wujudnya Pakatan Ketenteraan di Eropah. Okey, pakatan ini adalah muncul di antara Pakatan Kuasa Tengah dengan Pakatan Bertiga. Apa kesannya? Kesannya menyebabkan politik Eropah menjadi tidak stabil. Dan kuasa ini, pakatan ini bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan dan menghasilkan senjata moden, dan mereka ini sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Okey, cikgu nak tanya lagi, ya, anak-anak yang bersama cikgu hari ini. Okey, apakah 3 negara anggota yang menyertai Pakatan Kuasa Tengah? Cikgu nak minta Syarifah. Okey, Syarifah, nyatakan apakah nama negara anggota Pakatan Kuasa Tengah? Silakan. Negara yang terlibat dalam Pakatan Kuasa Tengah ialah Jerman dan Austria-Hungary. Kemudian pakatan ini disertai pula oleh Bulgaria dan Empire Uthmaniyah. Wah, hebat Syarifah, Tania. Cikgu minta 3, dibagi 4, ya. Jadi berapa ganjaran cikgu kita nak berikan? Ini kita boleh bagi 5 bintang ni, ya. Kita minta 3, dibagi 4. Okey, Tania, Syarifah, ya. Dan seterusnya, okey, cikgu nak minta pula anak murid cikgu untuk menyatakan pula apakah 3 negara yang menganggotai Pakatan Bertiga. Cikgu nak minta satu-satunya jejaka yang cikgu bawa hari ini. Brian, silakan. Silakan Brian. Negara-negara yang menganggotai Pakatan 3 ialah Britain, Perancis dan Rusia. Pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Okey, Tania pun hebat juga ni, ya. Kita minta 3, dia bagi 6 sekaligus. Tania, Brian, cikgu bagikan 5 bintang juga, ya. 5 Pakatan bintang. Bertiga. Dinamakan Pakatan Bertiga sebab sebenarnya pakatan ini dianggotai oleh 3 negara pada mulanya, iaitu Britain, Perancis dan juga Rusia. Selepas itulah baru disertai oleh negara lain. Okey, ya, Tania. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah krisis di rantau Balkan. Okey, krisis ini berlaku akibat permusuhan di antara Austria-Hungary dengan Serbia. Ya, apabila Austria-Hungary telah menuduh Serbia ini menghasut rakyatnya yang berketurunan Serb untuk membebaskan diri. Apa kesannya? Kemuncaknya ialah apabila Archduke Ferdinand yang merupakan pewaris takhta telah dibunuh bersama dengan isterinya Sophie oleh pemuda Serbia. Inilah sebab serta-merta yang mencetuskan berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, inilah dia sebab serta-merta. Seterusnya, kita pergi pula kepada kronologi Perang Dunia Pertama, ya. Okey, kronologi yang pertama ialah apabila tadi cikgu dah kongsikan bahawa faktor serta-merta apabila Archduke Ferdinand mati dibunuh, ya, oleh pemuda berbangsa Serbia. Jadi apa kesannya? Pada 28 Julai 1914, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Ya? Dan kemudiannya apa lagi berlaku?
Okey, pada 30 Julai 1914, Rusia pula telah memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Jadi apabila Rusia masuk campur, maka pada 1 Ogos 1914, Jerman telah mengisytiharkan pula perang terhadap Rusia. Dan Jerman ini sekali lagi 3 Ogos, 2 hari selepas itu, sekali lagi Jerman mengisytiharkan pula perang terhadap Perancis. Kenapa? Sebab Perancis ini dia menyatakan sokongan terhadap Rusia. Dan cara yang paling cepat untuk Jerman ini menyerang Perancis adalah dengan cara menceroboh Belgium. Sebab Belgium itu dia berdekatan dengan Perancis. Okey, maka apa berlaku pula selepas itu? Nampaknya hebat ya Jerman ini. Dia serang Rusia, dia serang pula Perancis, dia ceroboh Belgium. Apa berlaku? 4 Ogos, esokkannya Britain telah menyatakan sokongan mereka terhadap Rusia dan Perancis. Apabila Britain ini telah menyertai Pakatan Bertiga. Tujuan dia untuk memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Dan kemudiannya pada bulan Oktober 1914, Empayar Ottomaniah pula menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Kuasa Tengah yang diketuai oleh Jerman tadi. Dan apa berlaku pula selepas itu? Pada bulan Mac 1915, tanpa disangka-sangka, Itali menyertai Pakatan Bertiga. Dan akhir sekali, pada bulan April 1917, Amerika Syarikat telah menyertai peperangan dengan memihak Pakatan Bertiga. Nampaknya akhir sekali ya. Perang Dunia Pertama ni ya, dia berlaku pada tahun 1914 hingga 1918 ya. Dan kalau kita lihat, Amerika Syarikat ni menyertai pada tahun 1917 ya, dan nak hampir hujung dah Perang Dunia Pertama. Okey, jadi itu dia kronologi yang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Okey, ada nak tanya tak? Okey, anak-anak murid cikgu ada nak tanya apa-apa tak berkaitan dengan apa yang cikgu dah terangkan tadi? Okey, mungkin boleh angkat tangan. Okey. Saya cikgu. Okey, Siti. Okey, bagus Siti. Okey, Siti nak tanya apa Siti? Kenapa Amerika Syarikat akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Pertama, cikgu? Okey, bagus soalan yang bagus. Tahniah Siti ya. Kenapa Amerika Syarikat ni boleh terlibat ya? Asalnya Amerika ini tak terlibat ya. 1917 baru dia menyertai. Okey, sebenarnya Amerika ini dia pada mulanya dia mahu berkecuali lah ya. Tidak mahu terlibat. Tetapi kemudiannya kapal-kapal dagangnya di Lautan Atlantik telah diserang oleh kapal selam Jerman. Okey, ada satu kapal selam Jerman yang dinamakan sebagai U-boat ya, telah menenggelamkan kapal-kapal dagang Amerika Syarikat ini di Lautan Atlantik. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, bocornya telegram Zimmerman. Apabila Amerika mendapat tahu bahawa Menteri Jerman telah mengajak Meksiko untuk bersama-sama menyerang Amerika. Jadi inilah faktor yang menyebabkan kenapa Amerika Syarikat ini akhirnya campur tangan dan menyertai Pakatan Kuasa Bertiga. Okey ya. Jadi cikgu nak jelaskan lagi dengan lebih lanjut ya. Cikgu kembali kepada peta. Okey, supaya anak murid cikgu dapat melihat ya berkaitan dengan negara-negara yang menganggotai Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga tu kalau dilihat ya, yang berwarna hijau, ni ya adalah Pakatan Bertiga ya, iaitu Rusia ya, kemudiannya Perancis ya, apa dia lagi tu? Itali. Okey, Itali. Kemudiannya disertai oleh Romania, Serbia ni tadilah ya, yang dia bergaduh tadi ya. Serbia ni yang membunuh pewaris takhta Austria-Hungary. Kemudian Bulgaria ya, okey, Bulgaria ni dia anggota Pakatan Kuasa Tengah. Kemudian apa lagi ya? Britain. Britain juga termasuk ya dalam Pakatan Bertiga. Ireland cikgu. Ya ya. Dan kemudiannya Pakatan Kuasa Tengah pula kalau tengok ya, jika dilihat ini Jerman ya, Jerman, kemudiannya inilah sekutu dia ya, kawan dia iaitu Austria-Hungary, dan kemudiannya disertai oleh Bulgaria dan juga Empayar Ottomaniah. Ya, kalau dilihat ni ya, agaknya kuasa mana yang paling banyak sokongan?
Sama ada kuasa tengah ataupun pakatan bertiga ni, yang hijau ni. Kalau yang tengok yang mana? Banyak hijau ke banyak yang warna macam kelabu Kalau ni? dia tengok macam banyak hijau, cikgu. Iya, tepat. Inilah kuasa-kuasa yang menyokong pakatan bertiga. Ya, disokong oleh banyak kuasa. Ya, manakala Jerman ini walaupun dia hanya disokong oleh Austria-Hungary dan juga Empayar Ottomania, tapi Jerman ini dia berjaya menakluki banyak kawasan. Dan apabila tadi cikgu sebut apabila cikgu sebut Jerman ini telah telah menyerang Rusia. Kan? Jerman telah menyerang Rusia apabila Rusia telah memberikan bantuan kepada Serbia. Sebenarnya Rusia ni kalah apabila Jerman menyerang dia. Jerman ni dia sebenarnya satu bangsa pencipta lah, bangsa yang hebat. Dia mempunyai kekuatan angkatan bersenjata. Ya, sebab itu dia ni boleh mencoboh, dia ni berani mencoboh Rusia, dia berani menyerang Perancis, dia juga berani mencoboh dia berani juga mencoboh Belgium. Belgium. Dia mencoboh Belgium untuk dia menakluki Perancis, untuk dia menguasai Perancis. Sebab sebenarnya Jerman ini dia mempunyai kekuatan persenjataan. Ya, kalau dilihat cikgu bawa hari ini bersama-sama dengan cikgu ada replika senjata. Ini adalah senjata yang telah dicipta oleh pasukan Jerman. Ya, boleh tak saya pergi ke depan sedikit? Boleh, cikgu. Okey, saya pergi ke depan sedikit. Ini adalah contoh senjata yang telah dicipta oleh Jerman ya. Kalau dilihat, berat tak? Kalau dilihat ini misalnya antara contoh senjata MG42. Okey, MG42 kalau dulu dia kalau hari ini dia umpama macam machine gun lah. Machine gun ya, dia banyak peluru boleh tembak ya. Ini adalah MG42. Ini adalah K98. Yang juga dicipta oleh askar-askar oleh bangsa Jerman. Ya. Dan seterusnya apa dia lagi ya? Okey, itu adalah contoh bom. Bom tangan, juga bom tangan buatan Jerman yang sebelah yang di sebelah kanan Oya tu ya. Kalau dilihat yang warna kuning tu, itu adalah yang warna kuning dekat dengan topi tu. Okey. Dekat dengan topi tu, dengan topi askar tu, itu minta maaf ya. Dia terjatuh pula. Tak apa ya. Dan ini semua replika ya cikgu. Kita ingatkan sekali lagi ini adalah replika sahaja. Replika sahaja yang digunakan khusus untuk membantu pembelajaran sejarah ya yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey. Baik, itulah dia. Kita dah pun dapatkan penerangan daripada cikgu kita pada hari ini mengenai faktor dan juga peristiwa Perang Dunia Pertama. Kita akan kembali lagi selepas ini, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot menengah atas. Kita nak belajar mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Cik Rohani kita. Cikgu, mungkin kita nak teruskan dengan persidangan damai Paris. Cikgu, silakan. Ya, okey, baik ya. Kita pergi pada subtopik yang kedua. Ya, subtopik yang kedua adalah berkaitan dengan persidangan damai Paris ya. Kalau dilihat penyertaan Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan Pakatan Bertiga telah memenangi Perang Dunia Pertama ini. Jadi akhirnya Pakatan Bertiga ini dia telah menyusun satu persidangan damai yang dinamakan sebagai Persidangan Damai Paris yang dibuat pada 18 Januari 1919. Khusus untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Apa tujuan persidangan damai ini adalah untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman
kepada keamanan di Eropah. Dan hasil dari persidangan ini, maka lahirlah satu deklarasi yang kita panggil sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson sebagai asas perdamaian. Dan dalam deklarasi ini ada dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat dan sempadan negara berasaskan bangsa. Ya, inilah dia isi penting yang berkaitan dengan persidangan damai Paris. Okey. Baik ya. Ada tak anak-anak murid cikgu nak bertanyakan pada cikgu berkaitan dengan persidangan damai Paris ini untuk menambahkan lagi kefahaman? Okey, boleh angkat tangan? Sharifah. Okey, ya Sharifah. Okey. Silakan. Kenapa Jerman dianggap sebagai ancaman kepada keamanan Eropah? Okey, bagus soalan awak ya. Kenapa Jerman dianggap sebagai ancaman kepada keamanan di Eropah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya tadi, Jermanlah yang telah dianggap sebagai memulakan perang ya. Apabila Jerman telah apabila Jerman telah menyerang Rusia, Jerman juga telah menyerang Perancis dan kemudiannya Jerman juga telah mencoba Belgium. Dan apatah lagi Jerman telah meningkatkan kekuatan angkatan bersenjatanya. Maka sebab itulah Jerman dianggap sebagai ancaman kepada keamanan di Eropah. Okey, jelas Sharifah apa yang cikgu bagi tahu sebentar tadi? Jelas? Jelas cikgu, terima kasih. Okey, bagus Sharifah. Baik cikgu, Ria pun ada soalan juga cikgu. Ya. Berapa lama agaknya persidangan damai ini berlangsung cikgu? Wah, bagus soalan Ria ni sebenarnya ya. Okey. Sebenarnya persidangan damai Paris ini dia berlangsung selama 5 bulan. Okey, di antara kuasa yang ada dalam Pakatan Bertiga. Khusus untuk menyusun perjanjian damai selepas Perang Dunia Pertama. Ya, 5 bulan ya. Okey. Baik cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu sediakan satu aktiviti untuk anak-anak cikgu pada hari ini ya, iaitu yang cikgu namakan sebagai aktiviti baca berita challenge. Ya, mana tahu kan ya ada bakat-bakat yang boleh kita kesankan dalam Ada, aktiviti cikgu. ini ya, mana tahu ya. Dan sebenarnya ini kali pertama ya cikgu adakan aktiviti baca berita ini bersama dengan anak murid cikgu ini. Okey, jadi skripnya cikgu dah sediakan. Okey. Ya, ada kat depan. Jadi cikgu minta, okey, cikgu nak minta anak murid cikgu untuk membacakan berita. Siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan. Silakan, siapa nak mula dulu? Sharifah. Sharifah, ya. Bagus Sharifah ni. Okey, silakan. Okey, silakan adik Sharifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Ilmu Baru bersama saya Sharifah Rukayah. Istana Versailles, Paris, Perancis. Diplomat dari 30 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. 4 kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini telah menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari Buletin Ilmu Baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian, terima kasih. Okey, bagus sangat Sharifah ni ya. Bagus. Tahniah Sharifah ya. Berapa ganjaran cikgu nak diberikan kepada cikgu Sharifah? bagi 4 tepuk. Cikgu bagi 4 tepuk lah, cikgu tepuk. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, tahniah Sharifah ya. Nampaknya ada bakat ni ya. Cuma perlu digilap je. Kali pertama dah bagus macam ni ya. Betul. Okey, tahniah. Okey, siapa lagi nak sambung aktiviti baca berita ni? Silakan. Siapa lagi? Okey. Dua-dua berlumba-lumba. Okey, cikgu pilih siapa dulu ya? Kita pilih Ziki lah dulu ya sebab cikgu nampak tadi Ziki yang terlebih awal. Okey, silakan Ziki. Selamat sejahtera, anda sedang menonton Buletin Ilmu Baru bersama saya, Wong Ziki. Istana Versailles, Paris, Perancis.
Diplomat dari 32 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat, telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sebadan negara berasaskan bangsa. Empat kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini telah menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari YouTube Buletin Ilmu Baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Terbaik Ziki. Walaupun Ziki ini berbangsa Cina tetapi sangat fasih membaca berita dalam bahasa Melayu. Tahniah Ziki. Cikgu berikan juga 4 tepuk untuk Ziki. 1, 2, 3, 4. Okey, tahniah. Walaupun Ziki. kali pertama ni walaupun kali pertama. Tahniah Ziki Cikgu bangga dengan Ziki Okey, seterusnya cikgu minta pula Siti. Siti tadi angkat tangan juga kan. Cikgu nak dengar pula Siti baca berita kali ni. Okey, silakan Siti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Ilmu Baru bersama saya, Siti Namazlina Muhammad Sani, Istana Versailles, Paris, Perancis. Diplomat dari 32 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sepadan negara berasaskan bangsa. 4 kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini telah menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari laman sesawan Buletin Ilmu Baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah juga Siti Cikgu nampak sangat lancar sekali Siti membacakan berita ni walaupun kali pertama InsyaAllah ada bakat tu boleh digilap lagi. Okey, tahniah Siti. Okey ya, saya bagikan juga 4 tepuk lah juga untuk Siti. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, tahniah Siti bagus sangat. Okey, dan yang terakhir cikgu nak persilakan satu-satunya jejaka yang cikgu bawa. Jejaka ni sebenarnya pemalu ni dia pemalu kat kelas tapi cikgu bawa dia untuk dia membuang sifat pemalu dia sebab dia sebenarnya pelajar yang sangat bagus anak murid yang sangat bagus. Okey, silakan Ryan. Selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Ilmu bersama saya, Brian Ong Yu-hon, Istana Versailles, Paris, Perancis. Diplomat dari 32 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. 4 kuasa besar iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini dalam menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari laman sesawan YouTube Buletin Ilmu Baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah Brian cikgu berikan juga 4 tepuk. Okey, 1, 2, 3,
4. Okey, tahniah ya. Jejaka pemalu ini rupanya berjaya membaca berita dengan sangat baik dan fasih sekali. Okey, tahniah Bayan. Cikgu bangga juga dengan Bayan ya. Cikgu bangga dengan kesemua anak murid cikgu pada hari ini yang berjaya menunjukkan bakat masing-masing. Okey. Baiklah, tapi kalau kita dapat lihat prestasi anak murid cikgu pada hari ini sememangnya membanggakanlah apabila mereka dapat membaca berita cikgu untuk kali yang pertama dengan begitu baik sekali. Betul sangat. Betul lah. Sebab tu saya kata saya bangga dengan mereka. Sangat lancar ya bacaan berita mereka tadi. Dan jadi kita mengharapkan supaya mereka jelas tentang perjanjian damai Paris ini melalui aktiviti bacaan berita ini. Ya, baik. Kita berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot menengah atas kita nak belajar mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama. Baik, Cikgu Rohani, kita nak teruskan dengan Perjanjian Versailles. Silakan Cikgu. Betul. Okey. Soal topik yang ketiga adalah berkaitan dengan Perjanjian Versailles. Okey. Perjanjian Versailles ini dibuat hasil daripada perjanjian damai tadi ya, yang telah disusun oleh kuasa-kuasa besar tadi. Kemudian terhasillah perjanjian Versailles ini. Dan kalau dilihat perjanjian Versailles ini dibuat ya pada 28 Jun 1919 ya, antara Pakatan Bertiga dengan Jerman sahaja. Ya, dan apa yang dikenakan ya terhadap Jerman dalam perjanjian Versailles ini ialah yang pertama, Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Okey, itu dalam perjanjian Versailles dinyatakan tanggungjawab Jerman ya terhadap kemusnahan akibat Perang Dunia Pertama. Yang kedua, Jerman perlu membayar pampasan ya kepada Pakatan Bertiga. Ya, dan dinyatakan bahawa dikatakan bahawa pampasan ini adalah sebanyak $33 million USD. Okey, banyak tu Jerman kena bayar pada Pakatan Bertiga. Kemudian Jerman dikehendaki menghadkan saiz angkatan tenteranya. Okey, dan yang keempat, Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya di seberang laut kepada Pakatan Bertiga. Okey, jadi inilah dia antara intipati yang ada dalam perjanjian Versailles. Dan sebenarnya jika dilihat dalam buku teks, ada kat bawah tu adalah QR code yang mana pelajar dia perlu scan dan dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan isi perjanjian Versailles ini. Dan cikgu dah minta anak-anak cikgu untuk scan kod tersebut dan kongsikan maklumat bersama dengan penonton-penonton di luar sana. Okey, baik ya. Cikgu buka ya pada mana-mana anak murid cikgu, siapa dulu yang nak kemukakan apakah lagi maklumat lanjut berkaitan dengan perjanjian Versailles ini. Silakan. Okey. Syarifah lagi ya. Bagus dia ya. Sentiasa mahu mendahului. Okey. Bagus Syarifah. Okey. Okey, silakan Syarifah. Pengharaman pergabungan Jerman dengan Austria. Ini antara isi lanjut ya perjanjian Versailles di mana Jerman tidak dibenarkan untuk bergabung dengan Austria. Ya, jadi Jerman menjadi sebuah negara yang berseorangan lah ya. Dia tidak boleh bergabung walaupun Austria itu adalah merupakan jiran sebelah dia. Okey, bagus Syarifah, tahniah ya, jawapan yang baik ya, jawapan yang mantap ya. Okey, seterusnya siapa lagi nak bentangkan apakah hasil dapatan? Okey. Siti. Ya, bagus Siti. Okey, silakan Siti. Tentera Jerman hanya dihadkan 100,000 orang sahaja tanpa tentera perahan, kereta kebal, bekalan gas beracun, kapal terbang dan kapal udara.
Ya, tahniah. Bagus Siti ya. Betul seperti yang Siti nyatakan tadi bahawa tentera Jerman ini hanya dihadkan kepada 100,000 sahaja. Tak boleh lebih ya. Tak boleh ada tenaga kerahan ya. Tak boleh ada gas beracun. Tak boleh ada kereta kebal. Bayangkan ya macam mana Jerman ini telah dihadkan kekuasaan dan kekuatan dia. Ya. Okey. Tahniah Siti ya. Jawapan yang bagus ya. Okey, seterusnya, siapa lagi nak kongsikan jawapan mereka? Jawapan anda, siapa nak kongsi? Bayan. Okey, silakan. Tentera Jerman hanya boleh memiliki kapal di bawah 10,000 tan untuk kapal berperisai dan tidak boleh memiliki kapal selam. Okey, bagus. Okey, bagus Bayan, tahniah. Betul lah seperti apa yang dinyatakan oleh Bayan tadi bahawa tentera Jerman hanya dibenarkan memiliki had 10,000 tan sahaja bagi kapal berperisai dan tidak boleh memiliki kapal selam. Ya, sebab kerana kekuatan Jerman ini antara punca kekuatan adalah Jerman mempunyai kapal selam yang hebat ya. Dan dalam Perang Dunia Pertama ini selepas persidangan damai dalam perjanjian Versailles itu dinyatakan Jerman tidak boleh lagi memiliki kapal selam. Okey. Dan yang terakhir yang terakhir pastinya Ziki ada nak kongsi tak? Danzig dijadikan bandar bebas yang ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, bagus Ziki. Danzig Danzig dijadikan sebagai bandar bebas ya yang ditadbir oleh Liga Bangsa. Tak ada bersatu sayang. Tak apa ya. Liga Bangsa-Bangsa. Okey, baik cikgu. Disebabkan para murid kita dah memberikan jawapan yang tepat sekali, berapakah ganjaran yang cikgu nak berikan kepada mereka berempat cikgu? Okey, cikgu berikan ganjaran pada mereka semuanya 5 bintang. Sebab mereka berjaya mengemukakan jawapan yang tepat ya atas usaha mereka mencari jawapan di dalam kod tersebut. Okey, tahniah semuanya. Okey, cikgu nak ulas sikit yang Ziki bagi tahu tadi yang berkaitan dengan pelabuhan Danzig ya. Cikgu ada sertakan peta di sini. Kalau dilihat ya, di sini adalah pelabuhan Danzig ya. Pelabuhan Danzig pada asalnya merupakan di bawah kekuasaan Jerman. Tetapi akhirnya dalam perjanjian Versailles ini pelabuhan Danzig itu diserahkan untuk ditadbir oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dan seperti yang cikgu bagi tahu tadi bahawa dalam perjanjian Versailles ini Jerman telah kehilangan wilayah dan tanah jajahan. Jadi kebetulan Ziki dah cerita tadi tentang Danzig yang diambil oleh Liga Bangsa-Bangsa. Cikgu minta Ziki sekali lagi ya untuk ulas berkaitan dengan peta ini yang menunjukkan wilayah Jerman yang telah diambil ya oleh negara Pakatan Bertiga. Okey, silakan Ziki. Baik cikgu, kalau dilihat dalam peta itu, wilayah Alsace-Lorraine telah dipulangkan kepada Perancis. Okey, di sini ya. Di sini Alsace-Lorraine. Okey, bagus. Okey, lagi. Lithuania, Estonia dan Latvia menjadi negara yang merdeka. Okey. Okey, silakan. Okey. Bandar Memel diserahkan kepada Lithuania, Bosnia dan Ubah-Silesia diserahkan kepada Poland. Okey. Baik, tahniah Ziki. Bagus ulasan Ziki berdasarkan peta ni. Okey, cikgu berikan juga 5 bintang ya berdasarkan peta ni. Seperti yang Ziki bagi tahu tadi, ya, inilah wilayah-wilayah yang telah dipulangkan ya kepada yang telah diberikan kepada Pakatan Bertiga ya. Antaranya adalah Upper Silesia ya, telah diberikan kepada Poland ya. Kemudian Melmedi ya, Melmedi telah diberikan kepada Belgium. Okey, kemudian kita tengok lagi wilayah Posen ya telah dipulangkan kepada Poland dan Memel Memel telah dipulangkan kepada Lithuania. Okey, inilah ya antara wilayah-wilayah yang telah diberikan kepada Pakatan Bertiga. Yang dikatakan tadi, cikgu katakan bahawa Jerman telah kehilangan hampir 13% wilayahnya kepada Pakatan Bertiga ya dalam Perang Dunia Pertama ini. Okey, baik ya. Jadi itulah yang berkaitan dengan perjanjian Versailles. Okey, ada nak tanya apa-apa tak pada cikgu berkaitan dengan perjanjian Versailles ini untuk menambahkan lagi kefahaman awak?
Okey. Syarifah lagi. Wah, Syarifah ya sentiasa nak bertanya pada cikgu. Okey. Silakan. Okey, silakan. Apa pandangan cikgu tentang syarat perjanjian Versailles yang tidak menguntungkan Jerman ni? Okey, pandai Syarifah ni buat analisis ya. Dia pandai-pandai kata tidak menguntungkan Jerman. Tapi betul ya, sebenarnya betul Syarifah ya. Tahniah ya hasil analisis ya awak pada hari ini. Kalau dilihat perjanjian Versailles ini memang tidak menguntungkan Jerman lah. Ya, seolah-olah perjanjian ini menghukum Jerman. Ya, dan Jerman sebenarnya tidak berpuas hati dengan perjanjian Versailles ini. Dan inilah antara punca yang mencetuskan Perang Dunia Kedua 20 tahun selepas itu. 20 tahun selepas ni tercetus pula Perang Dunia Kedua. Kenapa? Akibat Jerman tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles. Ya, apabila kekuatan mereka telah dihadkan, ekonomi mereka juga telah jatuh. Betul ya apa yang dikatakan oleh Syarifah. Okey, bagus Syarifah. Okey. Cikgu, berkaitan dengan perjanjian Versailles ni, adakah Jerman sendiri tidak diberikan masa untuk meneliti perjanjian tersebut, cikgu? Okey, bagus Ria. Ria apa pandai buat analisis nampaknya ya. Okey. Sebenarnya Jerman diberikan masa untuk meneliti perjanjian itu selama 3 minggu. Selama 3 minggu, tetapi Jerman terpaksa menerima perjanjian Versailles ini kerana Jerman telah kehilangan kekuatan ketenteraannya. Ramai askar-askarnya yang telah hilang ataupun yang telah meninggal dalam Perang Dunia Pertama. Ya, jadi nak tak nak Jerman terpaksa menerima perjanjian Versailles ini. Okey, itu dia. Baik, bermakna selepas 20 tahun tercetuslah Perang Dunia Kedua. Hasil dari tidak puas hati Jerman terhadap perjanjian Versailles. Jerman juga memulakan Perang Dunia Kedua. Okey, baik. Nampak gaya Ria pun memahami cikgu dalam isi kandungan perjanjian Versailles, dan saya pasti murid-murid di rumah dan juga di Google Meet memahami sepenuhnya isi kandungan yang terkandung dalam perjanjian ini. Kita akan berehat dahulu sebentar, boleh cikgu? Kita kembali lagi selepas ini, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini untuk slot menengah atas kita nak belajar mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama. Baik cikgu, kita nak teruskan dengan slot kita yang terakhir, pastinya bagi kesan peperangan. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih ya. Kita teruskan pada subtopik kita yang keempat, iaitu kesan Perang Dunia Pertama. Okey, apa dia ya kesan Perang Dunia Pertama? Okey, yang pertama, runtuhnya sistem pemerintahan beraja ya di Eropah. Okey, ini kesan yang pertama. Kalau dilihat ya, kerajaan Jerman, sistem beraja Jerman, sistem beraja Jerman ni telah runtuh. Dan apabila raja dia Kaiser Wilhelm II telah turun takhta untuk mendapatkan perlindungan politik di Belanda ya, dan naiklah kerajaan Republik Jerman. Tamatlah sistem pemerintahan beraja di Jerman selepas Perang Dunia Pertama. Kemudian yang kedua, jiran Jerman tadi kan, Austria-Hungary. Juga sistem berajanya telah tumbang apabila dinasti Habsburg, ya, dinasti Habsburg telah berakhir dan timbulnya pemberontakan di wilayah yang dikuasai. Dan yang ketiga, sekutu ataupun kawan kepada Jerman juga yang menjadi anggota Pakatan Kuarsa Tengah, iaitu Kerajaan Ottomania. Sultan Muhammad yang ke-6 telah digulingkan dan digantikan dengan Kerajaan Republik Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Dan sistem beraja juga telah tumbang di Rusia. Apabila Tsar Nicholas II telah diturunkan takhta dan digantikan dengan kerajaan komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ya, ini kesan yang pertama, ya, iaitu runtuhnya sistem pemerintahan beraja. Yang kedua,
Okey, kesan Perang Dunia yang kedua ialah munculnya negara baru. Okey, apa contohnya? Iaitu runtuhnya Empayar Austria-Hungary tadi telah menyebabkan wujudnya negara yang baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Dan perpecahan Empayar Rusia telah menyebabkan munculnya negara yang baru merdeka seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Dan yang ketiga, berakhirnya Empayar Turki Ottomania menyebabkan munculnya negara baru seperti Iraq, Syria dan juga Lebanon. Inilah dia kemunculan negara baru selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama. Dan yang ketiga, kesan terhadap negara kita. Nampaknya Perang Dunia Pertama ini juga telah memberikan kesan kepada negara kita. Walaupun negara kita tidaklah menyertai Perang Dunia Pertama. Tetapi ketika itu negara kita sedang dikuasai oleh British. So nak tak nak negara kita juga menerima tempias akibat daripada Perang Dunia Pertama. Apa dia kesannya? Kesannya telah menyekat kebangkitan orang Melayu. Apabila raja-raja Melayu diminta untuk menandatangani pengisytiharan perang di mana mereka perlu memberikan taat setia kepada British. Dan pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang telah diluluskan. Contohnya, Pesuruhjaya Tinggi British berkuasa meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. Dan yang ketiga, kesan pada negara kita apabila kemakmuran ataupun kekayaan ekonomi negara kita telah dimanipulasikan oleh British. Bagaimana dimanipulasikan ini? Apabila wang hasil biji timah dan getah digunakan oleh British untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Negara kita kan kaya dengan biji timah dan getah. Jadi hasil ekspor itu bukan dapat kepada penduduk negara kita, tapi masuk ke dalam kocek British, digunakan oleh British untuk membiayai operasinya dalam Perang Dunia Pertama. Jadi inilah dia 3 kesan Perang Dunia Pertama, termasuk kesan kepada negara kita. Baik. Ada sesiapa yang nak bertanyakan pada cikgu tak? Berkaitan dengan kesan. Jika ada yang masih tak jelas. Cikgu buka pada soalan kalau ada nak tanya. Silakan. Ziki cikgu. Ziki. Bagus Ziki. Ziki nak tanya apa? Cikgu, kenapa pemerintahan Brazil Rusia juga tumbang sedangkan Rusia merupakan anggota Pakatan Bertiga? Bagus soalan Ziki ni. Dia bertanya yang di luar daripada apa yang ada dalam buku teks. Dia nak tahu kenapa sistem beraja di Rusia juga tumbang tadi. Sebenarnya kan tadi cikgu pernah menceritakan bahawa Jerman telah menyerang Rusia dan kemudiannya sebenarnya Rusia kalah dalam peperangan dengan Jerman. Jadi apabila Rusia kalah di tangan Jerman, dia menyebabkan imej sistem beraja di Rusia ini merudum, jatuh. Pasukan askar-askar Rusia telah hilang kepercayaan kepada sistem beraja. Dan ketika ini, ideologi komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin ini telah mendapat sokongan daripada golongan petani dan juga golongan menengah. Sehingga naiklah kerajaan Republik Komunis menggantikan sistem pemerintahan beraja. Jelas Ziki? Jelas gitu. Bagus Tahniah Ziki soalan yang bagus. Jadi cikgu dah sediakan satu aktiviti untuk anak murid cikgu ni, iaitu kuis kilat ataupun kuis spontan. Cikgu nak minta Kak Ria untuk menanyakan apa sahaja soalan yang berkaitan dengan kesan Perang Dunia Pertama kepada anak-anak cikgu ni. Boleh tanya sesiapa saja. Boleh, saya pilih cikgu. Saya pilih Brian lah untuk soalan yang pertama. Adik Brian, boleh berikan 3 kesan Perang Dunia Pertama? Pertamanya, keruntuhan pemerintahan beraja. Keduanya, kemunculan negara baru. Ketiganya, kesan pada negara kita.
Okey, tepat. Okey, tahniah. Tepat, cikgu. Okey, ya, kita bagikan 5 bintang. 5 bintang Dia untuk boleh bagi 3 Brian. terus. Ya. Okey, soalan seterusnya boleh Ya, cikgu? silakan. Siapakah nama Presiden Republik Turki? Mungkin kita bagi kepada Siti Nurmalina, silakan. Mazlina, silakan. Presiden Republik Turki ialah Mustafa Kemal Atatürk. Betul cikgu? Betul, tahniah. Tahniah Siti. Ingat ya, ingatan yang kuat. Okey. Berapa bintang cikgu? Cikgu bagikan 5 bintang sebab betul ya. Ya. Okey, seterusnya kita nak tanya Sharifah, bagaimanakah cara British menyekat kebangkitan orang Melayu? Silakan. British menyekat kebangkitan orang Melayu dengan meminta raja-raja untuk tanda tangan pengisytiharan perang sokong dan beri taat setia pada British. Ya, betul. Tahniah Sharifah. Tepat sekali ya. Perlu menandatangani pengisytiharan perang ya. Okey, dan Okey. soalan yang terakhir saya berikan kepada Ziki, cikgu. Ya, silakan. Bagaimana British memanipulasi kemakmuran ekonomi negeri-negeri Melayu semasa Perang Dunia Pertama? Silakan Ziki dengan jawapan. British menggunakan wang hasil biji timah dan getah untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Okey, bagus. Tahniah, betul. Tepat sekali. Berapakah ganjaran nak diberikan kepada Ziki, cikgu? Okey, 5 juga. Okey, jawapan yang tepat ya. Apabila British, Ziki mengatakan tadi, British telah menggunakan wang hasil biji timah dan getah itu ya untuk membiayai operasi. Okey, tahniah Ziki. Cikgu, kita pun dah sampai ke penghujung. Mungkin cikgu boleh memberikan pentaksiran keseluruhan bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, alhamdulillah ya, cikgu rasa hari ini pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Cikgu ucapkan tahniah kepada anak murid cikgu yang bersama pada hari ini dan semuanya cikgu berikan 5 bintang. Okey, untuk aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Dan mungkin murid-murid di rumah juga ingin melakukan latihan untuk pengukuhan. Di manakah cikgu kita boleh dapatkan? Latihan pengukuhan itu boleh didapati melalui sumberku dalam KPM Perkasaku. Okey, dalam sumberku seperti yang cikgu kata tadi, dalam KPM Perkasaku, dalam laman web sumberku. Itu yang paling penting. Jadi murid-murid di rumah serta di Google Meet terus melakukan latihan pengukuhan untuk kita memantapkan lagi mata pelajaran sejarah bagi subjek kita hari ini, Perang Dunia Pertama. Baiklah, terima kasih Cikgu Rohani sudi bersama-sama dengan Ria pada hari ini. Dan mungkin kita nak tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan serangkap sajak daripada Cikgu. Okey, insya-Allah. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan di episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye. Rusia mendabik dada. Kita sokong Serbia. Kita bina pakatan dalam diam. Kita hancurkan Jerman yang bongkak sehingga ia tidak mampu merangkak. Tanpa sedar, akhirnya mereka yang kecundang di tangan Jerman yang bijak. Jerman pula gah berkata, "Kami bangsa hebat. Kami bangsa mulia." Tapi akhirnya Jerman tersungkur di kaki lawan. Kuasa tengah megah berkibar. Satu demi satu tanah dijajah. Bangsa hebat mencipta senjata. Bangsa lemah pula menjadi mangsa. Pakatan bertiga bukan kepalang. Banyak yang menyokong rakuskan kuasa. 4 tahun berlalu penuh dengan darah dan air mata. Itu cerita sejarah ratusan tahun lalu. Perjuangan bersenjata demi menegakkan keuntungan telah meninggalkan runtuhan sisa. Hari ini, jangan dipecahkan gelas keamanan yang telah dihidangkan dalam dulang permuafakatan. Sekian, terima kasih.